Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagian kelima, bab 5, tingkatan 5. Okey, pada bahagian yang kelima ini kita akan membuat perkaitan antara keserupaan dengan pembesaran dan seterusnya memerihalkan suatu transformasi pembesaran. Okey, buku teks muka surat 138. Okey, pembesaran ialah satu transformasi dengan semua titik objek bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah malat. Okey, titik tetap itu dikenali sebagai pusat pembesaran dan nisbah malar itu dikenali sebagai faktor skala. Jadi ini ialah titik tetap dikenali sebagai pusat pembesaran dan nisbah malar ini dikenali sebagai faktor skala. Okey, maksudnya dia bergerak dari satu titik tetap kepada suatu imej lah. Dia sekaligus saja bergerak menjadikan satu imej ini. Okey, faktor skala suatu pembesaran. Buku teks muka surat 139. Faktor skala bagi suatu pembesaran dilabelkan dengan huruf K dan dapat ditentukan seperti berikut. Sama ada K sama dengan jarak titik sepadan imej dari P per dengan jarak titik objek dari P. Maksudnya dari P ni kita kira jarak dia untuk imej per dengan dari P kita kira jarak dia dari objek. Dia mesti sepadan. Dia mesti, kalau kita pilih bucu sini, yang ini pun mesti bucu sini. Dia mesti sepadan. Ataupun kita boleh pilih panjang sisi sepadan imej. Contohnya, kita pilih panjang sisi ini. Panjang sisi ini per dengan panjang sisi objek. Dia sepadan dengan yang ini. Maksudnya dia imej per objek. Apa-apa pun untuk mencari K, imej per objek. Okey, seterusnya kita tengok nilai faktor skala yang berbeza mempunyai kesan pembesaran yang berbeza. Okey, kita pergi kepada satu persatu. Ini untuk K lebih besar daripada sifar. Maksudnya K itu adalah positif. Okey, dia ada 3 kes untuk K lebih besar pada sifar ini. Okey, kita tengok K lebih besar pada 1, maksudnya saiz imej lebih besar daripada saiz objek. Imej lebih besar pada objek. Dan kedudukan imej terhadap pusat pembesaran ini dia duduk di hujung sekali. Dia duduk di hujung sekali objek dan imej. Tak kisahlah, tetapi pusat pembesaran dia duduk di belah kiri hujung sekali ataupun belah kanan hujung sekali, bergantung pada position objek itu. Okey, kalau K sama dengan 1, jadi saiz imej ini adalah sama besar, sama saiz dengan objek. Dia still duduk di tempat yang sama. Tetapi kalau K di antara 1 sampai sifar, maksudnya lebih besar pada sifar, kurang daripada 1, kedudukan imej dia, saiz imej dia lebih kecil daripada saiz objek. Sama juga P ni akan duduk di satu bahagian, sama ada di belah kiri ataupun di belah kanan. Okey, kita tengok sini. Kalau objek besar ini, tetapi imej dia kecil. Ini kalau kes K lebih kecil pada 1, tetapi lebih besar daripada sifar. Tetapi kalau K lebih besar pada 1, imej dia lebih besar daripada objek. K sama dengan 1, dia sama dengan saiz objek. Okey, itu untuk kes yang pertama apabila K positif. Okey, kalau K negatif, dia ada 3 juga bahagian pecahan dia. Okay, kalau K lebih kecil pada sifar tetapi lebih besar pada negatif 1, saiz imej dia lebih kecil daripada saiz objek. Tetapi kedudukan, awak tengok kedudukan pusat P ni, dia berada di tengah-tengah antara imej dan objek. Dan kita perhatikan di sini, objek dia akan bertunggang terbalik dengan imej. Maksudnya kalau bucu ini yang sepadan ini duduk belah atas, kalau imej duduk di belah bawah di sini. Dia terbalik. Kalau duduk atas, satu duduk atas, satu akan duduk bawah.
Okey, kalau K -1, dia sama saiz tetapi position dia macam inilah. Pusat dia mesti duduk di tengah-tengah antara image dan objek. Okey, kalau K lebih kecil pada -1, maksudnya K lebih kecil pada -2, K sama dengan -2, K sama dengan -3. Saiz image dia lebih besar daripada saiz objek dan position pusat pembesaran pun duduk di tengah-tengah antara objek dan image, tetapi bucu sepadan dia akan berubah position. Kalau dia duduk atas, yang ni duduk bawah. Okey, itu berkenaan dengan nilai faktor skala. Okey, kita terus pada contoh 8, buku teks muka surat 139. Rajah di sebelah menunjukkan 3 objek dan imejnya di bawah transformasi pembesaran. Perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran yang berikut. Okey, kita tengok A, objek ABC. Okey, untuk memerihalkan pembesaran ni, kita perlukan 3 perkara lah. Yang pertama, jenis dia. Of course lah, pembesaran kan, jenis dia. Kalau kita nak memerihalkan sesuatu transformasi pun, kita kena tahu jenis dia. Sama ada pembesaran ke, translasi ke, putaran ataupun pantulan. Kalau kes ini, pembesaran lah. Yang kedua, faktor skala. Dan yang ketiga, pusat pembesaran itu. Itu 3 perkara kalau kita nak memerihalkan pembesaran. Okey, kita tengok objek ABC di sini. Objek ABC di sini, kita tengok macam mana kita nak memerihalkan pembesaran. Jadi kita tahulah yang warna purple ini adalah objek dan warna pink ini adalah image. Sebab dia ada tanda prime di sini ataupun tanda gedik kat sini. Okey. Macam mana kita nak memerihalkan ini? Kita kena tahu pusat pembesaran dan juga faktor skala. Okey, kita tengok pusat pembesaran dahulu. Cara nak cari pusat pembesaran mudah saja. Kita pilih dua bucu yang sepadan. Kita tengok di sini C sepadan dengan C prime. Jadi kita gariskan dia dengan pembaris panjang-panjang. Dan kita pilih satu bucu yang sepadan lagi. Kita pilih satu bucu yang sepadan lagi. B dan B prime itu. Kita gariskan dia. Dan kita akan dapat satu tempat persilangan. Kita akan dapat satu tempat persilangan. Dan tempat persilangan ini adalah pusat pembesaran. Persilangan antara garis yang kita gariskan tadi itu, kita panggil dia position pusat pembesaran. Dan kalau dia duduk di atas satah kertas macam ini, kita boleh tahu koordinat dia. Jadi koordinat dia -2, -1. Okey, kita selesai pusat pembesaran. Next, kita pergi kepada faktor skala. Faktor skala, image per objek. Ingat, image per objek. Panjang sisi sepadan image per dengan sisi objek. Jadi kita tengok di sini. Okey, di sini kita pilih A prime, B prime. Maksudnya, A prime, B prime, berapa panjang dia? Per dengan AB. AB berapa panjang dia? Kita kira sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 unit. 6 unit per dengan 1, 2, 3, 4. Jadi 6 per 4, 3 per 2. Jadi kita dapat K lebih besar pada 1, image lebih besar daripada objek. Of course, kita tengok di sini pun, image lebih besar daripada objek. Jadi, kita boleh memerihalkan apabila kita dapat dua perkara ini. Dan macam mana kita nak memerihalkan dia? Okey, A prime, B prime, C prime ialah image bagi A, B, C di bawah satu pembesaran pada pusat -2, -1 dengan faktor skala 3/2. Yang ni yang penting ni. Pembesaran pada pusat -2, -1 dengan faktor skala berapa? 3/2. Okey, itu selesai untuk A. Okey, kita tengok B pula. Objek RSTU. RSTU dengan R prime, S prime, U prime, T prime. Okey, kita tengok di sini. Sama case, kita kena cari pusat pembesaran dahulu. Jadi kita pilih bucu R yang sepadan itu. Okey, gariskan panjang-panjang. Yang ini senang T lah. T, saya ambil T.
Okey, dua bucu dah memadai untuk mencari pusat pembesaran. Kalau kita buat bucu S pun, kita masih lagi dapat tempat di sini juga. Kalau kita buat keempat-empat pun, still kita akan dapat di sini juga. Jadi, dua bucu dah memadai. Mana-mana pun boleh. Jadi, dapat pusat pembesaran pada koordinat 13, 10. Next, kita tengok faktor skala. Jadi, kita tengok ini. Image adalah yang kecil ini. Objek yang besar. Jadi, image kita ambil yang ini yang senang-senang saja. Kalau yang ini susah sikit sebab dia sengit. Kita ambil yang lurus, direct, straight macam ni. Okay, ini 1/3 lah. 1/3 faktor skala dia. 1 unit per dengan 3 unit. Jadi, image lebih kecil daripada objek di sini. Jadi, macam mana kita nak memudahkan pembesaran pada pusat 1310 dengan faktor skala 1/3. It is very easy untuk memerihalkan pembesaran dengan tiga perkara. Jenis dia, of course, pembesaran, pusat pembesaran dan juga faktor skala. Okay, kita pergi satu lagi. Objek LMN. Okay, di sini kita tengok. Kita pilih yang sepadan. Okay, N. Di sini saya pilih N. Gariskan antara dua itu sebab kita tahu di sini ini adalah faktor skala negatif. Sebab apa faktor skala negatif? Kita tengok position dia tunggang terbalik. Position dia tunggang terbalik. Okay, asal dia duduk di bawah tetapi yang ini duduk di atas. Asal dia duduk di atas tetapi image dia duduk di bawah. Jadi, kita dapat pusat pembesaran 2, -5. Okay, next kita cari faktor skala. Kita tahu dah faktor skala dia adalah negatif. Tapi kita tak tahu berapa nisbah image kepada objek. Okay, untuk kes ini, kita pakai jarak L prime dari pusat pembesaran. Kalau tadi kita pilih saja yang sisi, panjang sisi. Kalau soalan C ni yang paling mudah sebab sisi dia ni semua sengit-sengit. Jadi, susah sikit kita nak kira. Jadi, kita ambil jarak ini dari ini kepada pusat pembesaran. Okay, jadi, kita tengok berapa unit. 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit, 6 unit. Okay, itu untuk image. Ni untuk image. Kita tengok untuk objek pula. 1 unit, 2 unit, 3 unit. Jadi, 6/3 tetapi ada negatif. Sebab dia adalah tunggang terbalik di sini. Position dia terbalik. Jadi, kita dapat -2. Jadi, nak memerihalkan pembesaran dengan faktor skala -2 pada pusat pembesaran 2, -5. Okey, pembesaran mesti duduk atas, duduk depan. Tetapi faktor skala dengan pusat pembesaran tak kisah. Duduk yang kedua ataupun duduk yang ketiga. Okey, tak kisah. Jadi, pembesaran dengan pusat 2, -5 dengan faktor skala -2. Boleh? Dan pembesaran dengan faktor skala -2 pada pusat 2, -5 pun boleh. Jadi tak kisah untuk pusat dengan faktor skala ni dia berubah tempat tak ada masalah. Tetapi pembesaran mesti duduk di hadapan. Okey, sekian dahulu untuk bahagian ini. Diharap awak dapat manfaat daripada video ini. Jika begitu, jangan lupa untuk like, subscribe dan share supaya yang lain pun akan dapat manfaat yang sama. Sekian dulu. Terima kasih. Bye-bye.